Bayangkan satu malam di Indonesia. Harimau Melaya turun dengan Arif Aiman di kanan, Faisal Halim di kiri, Manuel Hidalgo sebagai nombor 10. Bergson da Silva menunggu dalam kotak penalti dan Wan Kuzain mengawal rentak tengah Harimau Melaya. Sekarang bayangkan 5 pemain ini bergerak serentak ke arah pertahanan Indonesia. Arif menyerang 1 lawan 1, Faisal masuk dari kiri, Hidalgo mencari ruang, Bergson menunggu hantaran terakhir dan Wan Kuzain menghantar bola dari belakang. Kalau kombinasi ini benar-benar menjadi kenyataan, pertemuan Malaysia dengan Indonesia dalam FIFA Asian Cup boleh menjadi jauh berbeza daripada apa yang kita lihat sekarang. Dan sebab itu kita boleh mula membayangkan semua ini ialah satu nama, Manuel Hidalgo. Salam semua peminat bola, hai dari Sekadar Berita. Berita Harian melaporkan Hidalgo sekali lagi mencetuskan tanda tanya mengenai status naturalisasinya selepas memuat naik gambar memakai jersey baharu JDT musim 2026-2027. Yang paling mencuri perhatian ialah bendera Malaysia yang diletakkan bersama simbol warna JDT dan Harimau Melaya dan captionnya. Hidalgo menulis, musim baharu yang terbaik masih belum tiba. Bagi peminat Harimau Melaya, bendera itu cukup menimbulkan satu persoalan. Adakah proses naturalisasi Hidalgo semakin hampir selesai? Tetapi cerita ini bukan muncul semalam. Hidalgo sudah beraksi di Malaysia sejak 2021 bersama Seri Pahang, kemudian Kedah, Kuala Lumpur City dan kini JDT. Pada Mei lalu, selepas JDT menjuarai Piala Malaysia, Hidalgo sendiri memberi bayangan bahawa jawapan mengenai status naturalisasinya mungkin diketahui tidak lama lagi. Sambil mengakui dia sangat teruja dengan kemungkinan mewakili Malaysia. Bergson pula memberi isyarat yang lebih kuat selepas anugerah Liga Malaysia 2025-2026. Penyerang berusia 35 tahun itu secara terbuka menyatakan dia sudah hampir 6 tahun berada di negara ini dan mahu mewakili Malaysia. FAM juga sebelum ini menjelaskan bahawa tiada masalah untuk Bergson dipertimbangkan sekiranya semua dokumentasi dapat diselesaikan. Kalau Bergson dan Hidalgo sempat dinaturalisasikan menjelang FIFA Asian Cup, Harimau Melaya boleh mempunyai jentera serangan yang sangat berbeza daripada skuad yang baru tersingkir kepada Vietnam dengan agregat 4-0 dalam Asian Hyundai Cup. Vietnam menang 2-0 di Ceras dan 2-0 lagi di Hanoi. Dalam FIFA Asian Cup, Malaysia berada dalam satu kumpulan iaitu Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Jadi fokus utama Malaysia tetap sangat menarik, iaitu menentang Indonesia. Dan jangan lupa, pasukan Indonesia merupakan pasukan yang terkuat ataupun antara yang terkuat di Asia Tenggara selepas Thailand. Kerana sekarang ini pemain Indonesia kebanyakannya pemain yang beraksi di luar negara dan pemain naturalisasi mereka merupakan pemain yang sangat berkualiti daripada negara Belanda. Okey. Tuan rumah kejohanan Indonesia sudah pasti akan menentang habis-habisan pasukan di dalam FIFA Asian Cup ini, terutamanya pasukan Malaysia. Jadi ini merupakan satu perlawanan yang sangat menarik dinanti-nantikan oleh penyokong Harimau Melaya Malaysia dan juga penyokong Indonesia tentunya. Okey. Sekarang kita lihat kenapa kombinasi 5 pemain tadi boleh menjadi sangat berbahaya kepada pasukan lawan. Okey, pertama Bergson. Masalah besar Malaysia ketika menentang Vietnam ialah penyudah. Okey, kita boleh sampai ke kawasan serangan, tetapi bila peluang datang, kita tidak cukup tajam. Itu kita kena akui. Bergson menawarkan sesuatu yang sangat jelas, naluri gol. Itu dia Bergson. Di JDT, dia boleh turun menerima bola, menahan pertahanan, membuat kombinasi pendek dan masuk semula ke kawasan berbahaya. Kalau Arif atau Faisal mendapat ruang di sayap, Bergson sangat sukar dikawal. Okey, Hidalgo. Pada saya, inilah bahagian yang boleh menjadi serangan Malaysia lebih lengkap. Hidalgo tidak semestinya perlu berebut posisi dengan Arif Aiman atau Faisal. Dia boleh digunakan sebagai pemain nombor 10 bermain di belakang Bergson. Dia lincah, selesa di ruang sempit dan boleh menjadi penghubung antara tengah dengan serangan. Bila pasukan Indonesia
ataupun mana-mana pasukan cuba menutup Arif Aiman atau Faisal di sebelah kiri, Hidalgo boleh mencari ruang di tengah. Inilah keupayaan Hidalgo. Pertahanan lawan tidak boleh hanya memilih satu ancaman untuk dikawal. Okey, sekarang kita sampai kepada pemain Arif Aiman yang semua orang sudah kenal. Dia tetap senjata paling berbahaya bagi Malaysia dalam situasi 1 lawan 1. Kalau Bergson berada di tengah dan Hidalgo di belakang penyerang, pertahanan pasukan lawan mungkin tidak boleh lagi menghantar dua pemain semata-mata untuk mengepung Arif Aiman. Itu boleh memberikan Arif Aiman ruang tambahan untuk memecut atau memecahkan benteng pertahanan lawan. Di sebelah kiri, jangan kita lupa Faisal Halim yang juga memberikan ancaman. Gerakan tanpa bolanya dan keberaniannya menyerang ruang menjadikan Malaysia lebih sukar dibaca. Kalau Arif menarik pertahanan di kanan, Faisal boleh menyerang ruang di sebelah jauh. Kemudian datang Wan Kuzain, pemain yang baru sahaja membuat penampilan pertama bersama skuad Harimau Melaya. Namanya mungkin tidak sepopular 4 pemain yang saya sebutkan tadi. Tetapi ingat, peranan dia boleh jadi sangat penting. Dalam kemenangan 4-0 ke atas Laos di Piala Hyundai ASEAN, Wan Kuzain menjaringkan gol menerusi sepakan percuma. Dalam sistem 4-2-3-1, saya mahu Wan Kuzain berada sedikit lebih dalam bersama seorang pemain tengah bertahan. Dari situ dia boleh mencari Hidalgo di antara garisan atau terus menghantar bola kepada Arif atau Faisal. Jadi bentuknya mudah. Bergson di depan, Faisal di kiri, Hidalgo di tengah, Arif di kanan. Wan Kuzain membantu dari belakang. Secara teori itu memang nampak sangat bahaya. Tetapi jangan pula kita fikir nama besar sahaja terus menjamin kemenangan Harimau Melaya. Tidak. Indonesia di laman sendiri tetap pasukan yang sangat sukar. Dan kejohanan ini berlangsung dalam jendela antarabangsa FIFA. Jadi mereka juga berpeluang membawa ke semua pemain naturalisasi mereka yang memang handal-handal. Okey. Kekalahan 0-4 secara agregat kepada Vietnam menunjukkan kualiti individu sahaja belum cukup. Malaysia masih memerlukan struktur bertahan, tekanan yang tersusun dan ketenangan apabila lawan menekan tinggi. Sebab itu, perkembangan Hidalgo sangat menarik. Bukan kerana seorang Hidalgo akan terus mengubah segalanya, tidak. Tetapi, kalau dia benar-benar bersedia bersama Bergson, Arif Aiman, Faisal Halim dan Wan Kuzain, Harimau Melaya mempunyai 5 senjata yang boleh memberikan masalah besar kepada, saya rasa, kepada mana-mana pasukan pun. Okey, kalau Malaysia menentang Indonesia dengan 5 pemain ini, adakah anda yakin Harimau Melaya boleh bersaing? Ataupun adakah anda yakin Harimau Melaya boleh menewaskan pasukan Garuda Indonesia? Kongsi komen anda dalam ruangan komen. Dan untuk posisi nombor 10, anda pilih Hidalgo atau pemain lain? Kita tahu sekarang Harimau Melaya agak ketandusan di bahagian tengah. Setelah peristiwa pemain naturalisasi ataupun 7 pemain warisan kita yang baru sahaja dihukum oleh FIFA. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe Sekadar Berita untuk kawan-kawan peminat bola sepak di Malaysia dan Nusantara.